Selamat petang kepada para pelanggan di Regain Capital. Nama saya Ken, seorang penganalisis pasaran, dan selamat datang ke analisis pasaran harian kami pada hari Isnin 30 hari bulan November. Seperti biasa, analisis harian kami akan merangkumi 3 bahagian, iaitu berita pasaran, data ekonomi dan juga analisis teknikal. Jadi tanpa membuang sebarang masa, marilah kita mulakan dengan berita pasaran terdahulu. Pergerakan pasaran adalah seperti yang ditunjukkan, di mana emas telah melanjutkan kerugiannya sebanyak 1.30%, pasangan Euro USD telah meningkat sebanyak 0.42%, indeks dolar telah menjatuh sebanyak 0.27%, manakala harga minyak telah meningkat sebanyak 1.26%. Jadi sekarang marilah kita memasuki kepada tajuk berita utama hari ini. Tajuk utama yang kita akan membincangkan adalah pasal pasaran minyak. Jadi minyak mentah telah pun berjaya untuk mengekalkan kekukuhannya di atas paras $45 setong, di mana sokongan terkini adalah daripada berita vaksin yang positif. Jadi sejak bulan awal November, pelabur turut mengalihkan portfolio mereka daripada pasaran aset selamat ke dalam aset yang lebih berisiko seperti pasaran saham dan juga minyak di tengah-tengah jangkaan pemulihan ekonomi global yang lebih ketara. Jadi dari setakat analisis teknikalnya, nanti kita akan sambung, kita boleh melihat bahawa harga minyak pada 3 minggu lalu pun telah melanjutkan ke kenaikannya, manakala aset yang selamat seperti emas bagi 3 minggu terdahulu ia pun telah menjatuh. Jadi ini telah menjelaskan bahawa sentimen pasaran kini lebih fokus kepada sentimen yang mengenai vaksin tersebut. Jadi untuk setakat ni, pelabur kini akan menunggu keputusan OPEC Plus terhadap pelan pemotongan bekalan mereka. Namun kartel minyak tersebut berkemungkinan untuk mengurangkan kuota pemotongan bekalan berikutan dengan peningkatan harga minyak kebelakangan ini. Jadi sekiranya mereka mengurangkan kuota pemotongan tersebut, ia mungkin akan memberikan sedikit impak ataupun tekanan ke atas harga minyak. Jadi aset yang terlibat di sini adalah minyak mentah dan juga dolar Kanada, di mana negara Kanada merupakan salah satu pengeksport minyak yang terbesar dan ekonomi mereka bergantung sangat kepada harga minyak. Jadi seterusnya, marilah kita bincang sedikit pasal pasaran emas. Jadi emas yang selamat ini pun telah mencatatkan kerugian mingguan hampir $100 setroy ounce serta memecahkan tahap sokongan 1800 yang kukuh. Jadi sementara emas didagang berdekatan paras terendah sejak 5 bulan terdahulu, pakar penganalisis kini menjangkakan penurunan pada harga emas dengan selanjutnya di tengah-tengah sentimen positif pasaran. Jadi emas kini memerlukan kelonggaran dasar dan juga rangsangan ekonomi yang selanjutnya bagi meneruskan trend menaik bagi jangka masa panjang. Jadi mesyuarat dasar pelbagai bank pusat pada bulan Disember akanlah menjadi dorongan utama pergerakan harga emas. Jadi aset yang terlibat di sini adalah emas yang selamat. Jadi itu saja untuk berita pasaran. Sekarang marilah kita tengok kepada data ekonomi yang penting bagi hari ini. Sila ambil perhatian bahawa masa yang ditunjukkan di sini adalah mengikuti masa GMT tambah 8. Jadi untuk hari ini kita tidak mempunyai data ekonomi, malah adanya mesyuarat OPEC yang disebutkan tadi, di mana negara-negara Timur Tengah akan berbincang mengenai pelan pemotongan bekalan mereka, sama ada mereka ingin melanjutkan pemotongan tersebut ataupun mengurangkan kuota tersebut. Jadi daripada mesyuarat tersebut, pelabur bolehlah mendapat isyarat-isyarat dan juga tindakan yang akan diambil oleh pihak OPEC tersebut. Dan pada pukul 6 petang nanti, kita ada ucapan daripada Bank Pusat Eropah yang diketuai oleh Presiden Christine Lagarde. Dan dari segi ucapan tersebut, pelabur bolehlah mendapatkan isyarat apakah yang tindakan yang akan diambil oleh bank pusat tersebut bagi menyokong selanjutnya ekonomi zon Eropah. Jadi untuk setakat ini, dari segi kes-kes COVID-19 tersebut, kes baru pun telah menyusut buat kebelakangan ini, dan kita akan
kita boleh melihatlah apa yang akan diucapkan oleh Christine Lagarde tersebut, sama ada mereka memerlukan sokongan tambahan ataupun akan mengekalkan tindakan ataupun pelan yang tersedia ada. Jadi itu saja untuk data ekonomi. Sekarang marilah kita lihat kepada analisis teknikal pula. Jadi di sini adalah cadangan-cadangan aset dan juga trend-trend masing-masing. Jadi pasangan pertama adalah pasangan AUD/NZD dalam carta H4 menunjukkan trend menurun. Pasangan Euro GBP dalam carta H4 juga menunjukkan trend menurun. Pasaran minyak mentah dalam carta H4 menunjukkan trend menaik. Manakala untuk emas dalam carta daily-nya menunjukkan trend menurun. Sekarang marilah kita melihat dengan lebih teliti dengan carta analisis. Jadi untuk pasangan AUD/NZD ini, kita boleh melihat bahawa pasangan ini pun kini mendapatkan sokongan daripada tahap sokongan 1.0490 dan kini pun telah menguji berdekatan tahap sokongan tersebut. Dari segi carta daily, ia masih menunjukkan satu trend menurun. Namun begitu, dari segi MACD dalam carta daily dan juga carta H4, MACD kini menunjukkan momentum yang makin naik dan ini satu isyarat positive divergence di mana harga pasaran makin menurun, tetapi dari segi momentum masih menunjukkan satu trend menaik. Jadi untuk setakat ini pasangan AUD/NZD berkemungkinan untuk mengalami pembetulan teknikal yang ketara. Jadi untuk setakat ini bagi pelabur yang berwaspada, sila ikut trend terkini iaitu trend menurun dan menunggu pemecahan pada tahap sokongan 1.0490 ini sebelum memasuki pasaran sell dengan stop loss sebanyak 40 pips di 1.0530 dan untuk take profit bolehlah ditetapkan sehingga tahap sokongan seterusnya berdekatan paras 1.0400 ataupun lebih selamat dekat sikit dengan profit sebanyak 80 pips di 1.0420. Namun bagi pelabur yang agresif pula boleh mengambil kesempatan isyarat positive divergence ini untuk memasuki ke dalam pasaran buy dengan stop loss banyak 30 pips di 1.0470 dan take profit boleh ditetapkan sehinggalah paras Fibonacci 23.6 berdekatan 1.0590. Seterusnya untuk pasangan Euro GBP dalam carta H4, dari segi carta daily kita boleh melihat secara keseluruhannya ia masih didagang dalam satu trend menurun. Jadi bolehlah kita melihat kepada H4 untuk menetapkan satu garisan trend menurun yang menyambungkan dua titik di sini, dan zoom masuk kita boleh melihat untuk setakat ni bagi paras Fibonacci kita pun boleh lukis sehinggalah berdekatan dengan paras rendah di sini. Dan setakat ini pasangan Euro GBP telah pun menguji berdekatan garisan trend menurun tersebut, malah telah mendapatkan tekanan kembali kepada paras Fibonacci 23.6 berdekatan paras harga 0.8960. Untuk setakat ni pelabur yang berwaspada dinasihati untuk menunggu pengesahan selanjutnya, iaitu sama ada pemecahan pada paras Fibo 38.2 untuk mengesahkan bahawa pasangan ini berkemungkinan untuk menukarkan trend jangka panjangnya kepada trend bullish, ataupun ia akan turut didagang dalam satu trend menurun dan menghadapi kepada paras Fibonacci 0.0 ini. Jadi untuk setakat ini menunggulah pengesahan selanjutnya sama ada pemecahan pada paras Fibo 23.6 ataupun di atas paras Fibo 38.2 sebelum memasuki pasaran bagi Euro GBP. So sekiranya pasangan ini dapat memecah ke bawah paras 23.6 ni, pelabur yang berwaspada bolehlah memasuki ke dalam pasaran sell dengan stop loss dan take profit sebanyak 30 dan juga 60 pips. Manakala pemecahan ke atas mencadangkan pelabur untuk memasuki pasaran buy berdekatan paras harga 0.9020 dengan stop loss banyak 40 pips di 0.8980 dan take profit sasaran pertama di paras Fibo 50 ataupun sasaran kedua di paras Fibo 61 berdekatan 0.9120.
Seterusnya, bagi pasaran minyak mentah dalam charter H4, kita boleh melihat bahawa harga minyak telah mendapatkan sedikit tekanan daripada paras psikologi 46 di sini. Namun ia masih didagang di atas tahap rintangan 43.5. Untuk setakat ni, minyak berkemungkinan untuk mengalami sedikit pembetulan teknikal sebelum menyambungkan trend menaiknya selepas pemecahan pada tahap rintangan 46 di sini. Jadi untuk setakat ni, pelabur yang agresif yang ingin memasuki pasaran sell tidak dicadangkan. Ini disebabkan pergerakan minyak agak besar dan tidak berbaloi untuk memasuki bertentangan dengan trend utamanya. Jadi untuk setakat ni, pelabur dicadangkan untuk memasuki pasaran buy selepas pengunduran sehingga tahap sokongan 43.6 ataupun lebih selamat menunggu pemecahan daripada tahap rintangan 46 untuk memasuki pasaran buy. Jadi sasaran pertama untuk pasaran buy adalah berdekatan tahap rintangan 48 dan stop loss sepatutnya ditetapkan di bawah tahap sokongan 43.5. Akhir sekali untuk emas, dari segi charter daily kita boleh meletakkan satu paras Fibonacci daripada paras rendah sehingga paras tinggi di sini. Dan kita boleh melihat emas kini sedang menguji berdekatan paras Fibonacci 50 di 1770. MACD masih menunjukkan satu trend, satu momentum bearish yang ketara, dan ia mencadangkan emas untuk melanjutkan lagi kerugiannya selepas berjaya untuk memecahkan pada paras Fibonacci 50 ini. Jadi untuk hari ini, sekiranya emas boleh menutupkan lilin daily di bawah tahap sokongan 1770 ini, pelabur yang berwaspada dicadangkan untuk memasuki pasaran sell dengan stop loss sebanyak 200 pips di 1790 dan take profit berdekatan sebanyak 400 pips di 1730. Namun sekiranya emas gagal untuk memecah ke bawah paras Fibonacci, ia berkemungkinan untuk menunjukkan sedikit pembetulan teknikal dan melantun kembali kepada paras psikologikal di 1800, dan pada masa itu pelabur masih selamat untuk memasuki satu pasaran sell dengan stop loss di atas garisan MA20 200 di 1830, dan take profit bolehlah ditetapkan sehingga balik 50 paras 50 ni di 1770. Jadi untuk sedikit tambahan, kita boleh melihat kepada charter weekly bagi emas dan juga minyak mentah. Jadi untuk setakat ni, sejak awal bulan November kita boleh melihat minyak pun telah melanjutkan kenaikannya, manakala aset yang selamat seperti emas pun telah melanjutkan kerugiannya. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran sedang masih didagang dalam sentimen vaksin tersebut, di mana pelabur sangat beryakinan bahawa vaksin tersebut akan ditawarkan seawal tahun ini. Dan sekiranya vaksin tersebut menunjukkan keputusan yang berkesan, itu akan mendorong kepada peningkatan minyak dengan selanjutnya dan penurunan emas dengan selanjutnya. Jadi sekian adalah analisis pasaran harian kami. Sila ingat untuk mengikut kami di media sosial seperti Facebook, Telegram, Twitter dan juga Instagram. Dan jangan lupa untuk singgah kepada laman web kami di www.regaincapital.com untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai semua berita pasaran dan juga siaran pendidikan yang terkini tersedia bagi pelanggan kami. Jadi terima kasih kerana mendengar dan kami akan berjumpa pada video yang akan datang. Sekian, semoga berjaya dalam perdagangan anda.